Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak Ong dalam channel media sosial YouTube. Jadinya hari ini saja je nak kongsi sikit tentang tips lah nak beli mesin rumput pada sesiapa yang tengah survey-survey, tengah cari mesin rumput. So video ni memang dibuat untuk anda. Okey, sebenarnya dah lama dah tak buat video sebab terlalu sibuk sekarang ni. Jadinya kita teruskan. So sebelum tu sedikit pengenalan Sony Mitsubishi 43 TL43. Kemudian kita ada Tanaka first model. Ni Tanaka lama lah, first model 33cc. Lepas tu kita ada Swiss 3600. Ini Okazaki 32.8cc BG328. Lepas tu kita ada Eco RM 315 32cc. Dan yang paling latest ni baru sampai, Tanaka SE Special Edition, generasi kedua. Ni memang baru sampai sangat lah. Ni kotak pun ada lagi, saya pun tak pasang lagi apa semua. So 328 SE 2 Special Edition yang nombor 2. So ni paling antara yang terbaru lah. Jadi ya, untuk pemilihan mesin rumput, biasanya orang beli mesin rumput ni dia ada dua kategori lah. Yang pertama, dia hanya nak guna dekat halaman rumah. Maksudnya tak beberapa hardcore. Maksudnya dia guna untuk bersihkan halaman rumah, untuk kebun yang kecil-kecil, yang sikit-sikit, yang leisure lah orang kata. Itu kategori yang pertama. Dan kategori yang kedua ni biasanya orang yang memang bergantung pada mesin rumput untuk cari rezeki. Sebagai contoh, orang yang kerja dekat tepi jalan ni, kontraktor tepi jalan, yang mana mereka ni kena habiskan 3 hingga 5 km sehari. So maknanya nak mesin lalang tepi jalan ni, dia kena ada mesin yang gagah, yang kuderat dia kuat. Sebab apa? Sebab benda tu akan menyebabkan efisien. Maknanya dia tak perlu lambat so benda tu buang masa. So dia ni kategori yang kedua ni memang hard punya pengguna untuk mesin rumput. Sebagai contoh, orang yang ada kebun besar-besar, ladang, orang yang nak settle kawasan-kawasan yang besar, yang semak-semak yang besar, yang cari duit, cari rezeki guna mesin rumput. So dua kategori. Yang pertama yang biasa-biasa, yang kedua memang hard lah. Okey. Jadi untuk beli mesin rumput, pertama kena tahu dulu anda di kategori yang mana. Anda nak beli, nak buat apa, nak pakai kat rumah. So bila nak pakai kat rumah ni, kop untuk beli yang 33cc pun dah cukup. Sebab apa? 33cc ni dia ringan sikit. Mesin ni tak berat sangat, kita nak kendong ni. Maknanya kerja pun relax. Dia pun mampu dah nak settle rumput-rumput yang dekat halaman rumah ni, tak ada masalah. Okey, bila beli yang 43cc dan ke atas, mesin dia berat. Sebab piston dia besar 40mm. Yang 33cc ni piston dia 36mm. Blok dia pun kecil sikit berbanding yang 43cc. Tapi kelebihan 43cc ni, walaupun dia berat, dia punya kudarat kuat. Maknanya kalau setakat nak bantai pokok-pokok besar 1 inci ni, dia boleh lagi. Pasal dia mesin dia gagah. Bila kita jumpa semak yang tebal, bila mesin tu tak gagah, dia akan sebu, dia akan lembab je, boring je, lambat je nak habis. Tapi bila pakai 43 ni, dia laju mesin dia ada kudrat. Itu untuk yang 43cc. So pengalaman saya pernah kerja untuk mesin rumput tepi jalan. So memang kita pakai Mitsubishi lah, ataupun kita pakai Tanaka lah. Tanaka 33cc tu pun okey, sebab dia range harga dia lebih kurang 1900. So maknanya dia pun tahan, dari segi ketahanan. Okey, personally saya pakai Swiss 3600 yang ni, mesin yang ni. Ini memang saya pakai most of time lah. Maknanya tiap minggu saya akan pakai untuk settlekan kawasan rumah. Dan saya suka mesin ni. Mesin ni pun dah berusia 14 tahun. Okay, dalam 14 tahun ni tak pernah tukar piston, tak pernah tukar piston ring. Maknanya nak cerita tahan dia. Walaupun mesin ni harga dia murah je, 400. Masa tu beli dekat Baling, lama dah lah. Tak pernah overhaul. Sebab kita memang pakai untuk bersih kawasan rumah. Lepas tu dengan kebun sikit-sikit, kadang-kadang ada job orang suruh bersih kebun pun saya akan pakai dengan ni. Nak cerita kelebihan lain, tak ada apa, cuma dia memang tahan walaupun harga dia murah. Dia tak semestinya harga murah tu tak tahan. Yang ni saya jumpa memang harga murah dia memang tahan. Memang dah pakai lama, 14 tahun. Okey, ni Swiss 3600. Sekarang ni tak ada jual dah rasanya, sebab nak cari dia dah susah. Last saya beli kat kedai, kat Shopee pun saya tak pasti ada ke ataupun tak. Dia 32cc. Okey, untuk Mitsubishi TL43 ni memang gagah, kuat. Dari segi nak start dia tu pun tak ada masalah. Cuma yang paling saya rasa senang start lah adalah Tanaka lah. Tanaka ni bagi saya sekali start pun dah hidup. Tapi tak banyak beza sebenarnya. Mitsubishi ni pun start mudah, Tanaka ni pun start mudah. Ni saya punya Swiss ni pun 2 kali start pun dah hidup. So Tanaka ni memang
mudah start. Macam ni Tanaka baru SE ni tak try lagi, saya tak pernah try lagi. Yang lain-lain ni semua dah try. Tanaka SE ni memang tak tahu lah, saya pun tak start lagi, baru sampai sangat. Nanti saya buatlah video lain. Okey, ada satu jenama yang saya suggest supaya elakkan, iaitu Eco RM13. Kenapa elakkan? So Eco RM13 ni dia body besi, maknanya cover dia pun besi. Ni cover atas dia ni, macam ni, plastik, tapi plastik yang jenis kuat lah. Yang ni pun plastik. Tanaka, Mitsubishi ni plastik, yang ni pun plastik. So Eco RM13 ni harga dia tak silap lebih kurang 1000 lebih. Dia okey, kuat, cumanya masalah ada satu je, spare part dia tak boleh masuk. Spare part kopi ori ataupun spare part mesin lain tak boleh masuk. Boleh nak masuk tapi kena modified. Benda tu banyak kerja, leceh lah. Dia kena pakai dia punya khas sendiri. Memang block dia sendiri, manifold dia sendiri, carburetor boleh lah nak masuk carburetor lain, tapi leceh. Maknanya bila beli yang macam ni, bila rosak kita nak masuk part clone tak boleh. Maknanya kena beli part yang ori. Bila beli part ori harga dia mahal, 300-400. Sekali nak overhaul lagi lah, makan lah 500-600. Nak overhaul meja. So elakkan beli Eco RM13. Memang tak boleh masuk. Saya dah cari banyak tempat dia punya spare part. Dia memang harga original lah, walaupun dia memang tahan lah, made in Japan. Ok, so untuk mudah overhaul, cari spare part, saya suggest beli yang 33cc ataupun 32.8 lah. Macam ni BG328 ni memang bersepah spare part. Nak masuk spare part Tanaka pun boleh, nak masuk spare part yang cheaper pun boleh. Yang ni murah je harga mesin ni, 200 lebih. So kepada siapa yang jarang-jarang nak pakai mesin, saya suggest beli je mesin murah ni. Dia tahan. Kalau dia tak tahan pun spare part dia memang murah, boleh buat sendiri. Cuma ketahanan ni saya tak pasti. Sebab yang ni baru lagi dalam 4 tahun, dalam 2 tahun. So dia masih baru. Jadi tak tahu lagi lah. Yang ni memang terbukti lah yang saya pakai ni, Swiss ni. Tapi nak cari memang tak jumpa. Lepas tu yang Tanaka first model ni, yang ni memang tahan. Mitsubishi yang ni pun TL43 ni pun dia ada model yang baru. Yang ni pun memang tahan. Sebab biasalah harga kalau dekat 1000 ni mesin rumput memang akan tahan. Maknanya boleh pakai bertahun-tahun. Ni pun tak overhaul lagi, ni pun tak pernah overhaul. Apa kekurangan kalau buat pakai mesin kecil tapi buat kerja yang berat-berat? Dia akan jadi panas. Tu je beza je. Dia panas. Kalau orang rehatkan dulu mesin, boleh je pakai balik. Cuma bila jadi panas sangat, kalau paksa juga untuk pakai 3 jam, 4 jam, memang dia akan jam lah. Dia punya piston dia patah ke apa. Jadi kena tahulah kemampuan setiap mesin. So jadinya suggestion saya bergantung kepada modal. Kalau ada modal sikit, 200-300, beli je yang harga 200 ni. Sebab kadang-kadang orang ni dia beli saja je nak mesin yang sikit simple-simple dekat kawasan rumah. Dia tak nak pun masuk kebun yang gila-gila punya. Pun boleh tahan sebenarnya kalau pandai jaga. Dan nak ada spare part dia tu pun mudah cari sebenarnya. Kalau ada modal sikit lebih, belilah yang macam ni Tanaka. Spare part memang berlambak. Nak masuk yang kopi, nak masuk yang ori, boleh. Kelebihan beli yang mahal ni, dia tahan lama, mudah start. Lepas tu minyak dia jimat. Berbanding dengan yang cikai-cikai ni, minyak dia paras juga sebenarnya. Lepas tu tahan pun tahan, start pun mudah. Jadinya berbalik untuk pelaburan jangka masa panjang. Maknanya tak perlu nak beli mesin lain dalam 5-6 tahun, boleh pakai lagi. Bayangkan mesin yang 400 ni pun dah boleh tahan sampai 14 tahun. Apatah lagi mesin-mesin yang ni, lagilah tahan lama. Dia bergantung pada penjagaan lah. Nak pakai yang 200 ni untuk masuk kebun yang hardcore, dia akan jadi sembab sikit lah. Dia boleh tapi dia lambat sikit. Korang tak pernah try mesin yang mahal-mahal ni, dia akan rasa beza. Dari segi bunyi, bagi saya Mitsubishi lah. Bagi saya Mitsubishi yang sedap sikit bunyi dia. Sebab dia slow bunyi dia. Mudi dia simple je, kecil je. Berbanding Tanaka pun sedap. Cuma Tanaka ni bunyi dia kuat sikit daripada Mitsubishi TL43 ni. So itu saja untuk video kali ni. Ada apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah. InsyaAllah saya jawab apa yang saya tahulah, yang pernah saya pakai, yang pernah saya rasa. Jadinya itu saja untuk video kali ni. Saya Cak Ong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.